Antara fokus dari Sarawak mengenai kemudahan dan keperluan masyarakat di kawasan Hulu Rajang. Perinciannya bersama Vanessa Mering di sana. V, silakan. Ya, Azam, cadangan untuk pembinaan sebuah sekolah rendah, klinik kesihatan dan pejabat pertanian di kawasan penempatan Tasik Bakun memerlukan penelitian dan mempunyai data yang lengkap sebelum ia dilaksanakan. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Wilson Ugak Kumbong menjelaskan permintaan masyarakat Umar Ageng Naha Jaleh Long Kebuhu Belaga itu akan dikemukakan kepada Kerajaan Persekutuan untuk dipertimbangkan. Datuk Wilson yang juga ahli Parlimen Hulu Rajang berkata perkara tersebut akan beliau bangkitkan pada mesyuarat pra-kabinet yang akan datang bagi kemudahan penduduk di kawasan tersebut. Beliau menambah bagi pembinaan sekolah rendah, kerajaan memerlukan data yang lengkap termasuk jumlah murid yang akan bersekolah sebelum ia dilaksanakan selain kewajaran pembinaan klinik kesihatan untuk keperluan penduduk di kawasan tersebut. Jadi tadi aku dengar keluhan MU Ageng madah minta sekolah atau klinik. Sudah lepadah ke Yang Berhormat Datuk Liwan tadi. Lebihnya Siti hari federal, jadi lebih banyak meeting poskep ila aku agak surat tang mesti data yang mesti kat bisik. Nanti sekolah gagak itu nada orang sekolah. Siapa kerja cikgu dah. Ya, tang klinik daripada aku mesti ke bisik klinik itu laban kita mendak hari long jawe Naha Jaleh Naha Nyabung ngau sedang kebukaan ngau itu nyam mayu amat tetap memerlukan sebuah klinik itu. Jadi lah aku beranau ngau Timbalan Menteri. Perkara tersebut telah dibangkitkan Marin Umar Ajing Batok bagi memenuhi keperluan penduduk yang masih tinggal di kawasan Tasik Bakun itu baru-baru ini. Menurut Ajeng, Long Kebuhu merupakan penempatan yang terletak di tengah Tasik Bakun yang memerlukan ketiga-tiga kemudahan tersebut. Sementara itu, semasa merasmikan pondok rekreasi di Long Kebuhu, Datuk Wilson mengumumkan peruntukan berjumlah RM50,000 kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan JKK Long Kebuhu bagi pembinaan laluan jalan ke kawasan tapak rekreasi tersebut. Kawasan tersebut menurut Datuk Wilson berpotensi untuk dibangunkan sebagai kawasan tarikan pelancongan yang dapat menjadi sumber pendapatan penduduk Long Kebuhu pada masa akan datang. 2 tahun lepas, beliau juga telah menyalurkan peruntukan berjumlah RM6,000 kepada JKK Long Kebuhu bagi membina pondok rekreasi tersebut dan ia telah siap dibina pada tahun yang sama. Terdahulu, penduduk di Umar Ageng Bato Long Kebuhu Belaga memohon dipertimbangkan untuk dibina sebuah sekolah, klinik kesihatan dan pejabat pertanian bagi kemudahan penduduk di kawasan Tasik Bakun. Menjelaskan demikian Marin Umar Long Kebuhu Ageng Bato semasa perpindahan beramai-ramai penduduk ke penempatan semula Bakun BRS Sungai Asap. Sebahagian besar penduduk Long Kebuhu memilih untuk kekal di kawasan itu. Bukan tidak mau berpindah, bukan tidak mau pergi. Siapa yang tidak mau kemajuan, maka seorang ini tadi tinggal adalah disebabkan tanah, kebun yang tidak dibayar. Itulah sebab seorang ini tinggal. Menurut Ageng, penduduk yang dipimpin mendiang bapanya, Batok Bagi, telah berpindah sebanyak 3 kali apabila rumah asal mereka terbakar dan kemudiannya ditenggelami air Tasik Bakun. Kini di kawasan penempatan terkini di Long Kebuhu itu, mereka telah banyak dibantu oleh Kerajaan Sarawak menerusi Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Belaga, Datuk Liwan Lagang yang juga Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi serta Ahli Parlimen Hulu Rajang, Datuk Wilson Ugak Kumbong yang juga Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Pembinaan 15 buah rumah projek perumahan rakyat termiskin, PPRT dan penyediaan sistem bekalan elektrik solar melalui skim pembekalan elektrik alternatif luar bandar Sarawak SARES pada 2018 antara projek yang telah memberi manfaat kepada lebih 300 penduduk Long Kebuhu. Malah kini telah bertambah 38 buah rumah juga telah menerima sebuah dewan serbaguna yang dibangunkan melalui projek transformasi luar bandar RTP Dun Belaga. Untuk membantu seperti SARES, solar dan begitu juga dewan yang dibagi.
Saya pun berterima kasih kerana kerjaan sukalah sudi menolong rakyat walaupun saya orang ditinggal jauh di pendalaman. Tapi maka saya orang pun tidak ketinggalan lah. Menurut Ajeng, penempatan Long Kebuhu yang terletak di tengah-tengah Tasik Bakun itu merupakan lokasi yang sesuai dibangunkan sekolah dan klinik kesihatan bagi keperluan penduduk serta pengunjung-pengunjung yang datang. Dari jeti Bakun ke Long Kebuhu mengambil masa perjalanan antara 2 hingga 4 jam bergantung kepada kuasa kuda bot laju yang digunakan. Suruh saya mohonlah minta macam seperti sekolah, klinik, kerana itu adalah penting bagi semua kita lah. Bagi seperti sekolah dulu memang ada. Tapi apabila Bakun dibuat dan semua sekolah berpindah ke Sungai Asap, begitu juga klinik. Mungkinlah kerjaan tengok pada masa itu tiada orang yang tinggal. Sebab itulah mereka membawa semua seperti sekolah, klinik itu pergi ke Sungai Asap. Bagi Ageng, tanpa menolak sebarang bentuk pembangunan dan kemajuan, beliau menegaskan permintaan masyarakat Long Kebuhu ini merupakan harapan kecil penduduk yang telah berkorban demi pembinaan empangan hidroelektrik Bakun yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Kelonggaran prosedur operasi standard SOP COVID-19 sudah pasti memberi kelegaan dan sinar baharu kepada semua pihak, terutamanya pelawat dan juga rakyat di negeri ini menggunakan jalan darat untuk keluar masuk sempadan. Tinjauan aliran trafik di pos sempadan Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin Sarawak ICQS Sungai Tujuh, Kuala Baramiri berada dalam keadaan terkawal. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama dengan wartawan Noriza Jau yang ada laporannya. Terima kasih rakan penyampai di studio. Baiklah, saya kini berada di pintu pos sempadan Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin Sarawak ICQS Sungai Tujuh, Kuala Baram. Tinjauan RTM di sekitar pintu ICQS Sungai Tujuh, Kuala Baram ini mendapati pergerakan keluar masuk kenderaan melalui pintu pos sempadan ini tidak begitu sesak dan masih terkawal. Saya mengandaikan bahawa disebabkan hari ini merupakan hari bekerja selepas cuti hujung minggu yang panjang, maka pergerakan kenderaan agak jarang. Pemerhatian saya juga pada sekitar pukul 10 pagi tadi juga mendapati pergerakan kenderaan yang masuk ke Miri sini kebanyakannya kenderaan dari negara jiran Brunei Darussalam. Walaupun hari ini merupakan hari bekerja, namun sesetengah orang mungkin mengambil peluang untuk melanjutkan cuti mereka dengan mengunjungi saudara mara dan rakan-rakan yang menyambut Tahun Baharu Cina. Sejak pengumuman pintu sempadan dibuka pada 1 Ogos 2022 lepas, jumlah kenderaan yang keluar masuk melalui pintu sempadan ini telah bertambah dan ini merupakan satu petanda baik buat Miri untuk pulih dan mengaktifkan semula keadaan ekonominya. Baik, sekian saja laporan saya. Kembali bersama rakyat penyampai di studio. Baik, terima kasih Noriza atas perkongsian itu. Dan laporan itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani, kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih V dengan perkembangan dari Sarawak.